A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana amma ba'du. Jadi adik-adik yang dikasihi, alhamdulillah hari ini kita berada pada hari yang mulia, iaitu hari Jumaat. Nah, hari ini akak nak bebel apa? Akak nak kongsi apa? Okey. Hari ini kita nak bercerita berkenaan dengan cantiknya muslimah kerana ilmu. Jadi akak tak boleh ke kalau muslimah tu dipandang cantik dengan make-up dia? Tak boleh ke muslimah tu cantik pada pandangan manusia bila mana OOTD dia cantik kan? Tak boleh ke kalau wanita muslimah tu cantik pada wajahnya? Boleh. Tapi cantik yang lebih afdal, cantik yang lebih baik di mata Allah Subhanahu Wa Taala adalah cantik sebagai seorang yang berilmu dan juga seorang yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum kita kupas, kita bersyukur dulu pada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Antaranya kita bangun pagi, kita bernafas. Allah beri kita ruang, Allah beri kita peluang untuk kita mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita bangun pagi kita sebagai seorang muslimah. Itu yang penting sebab berkaitan dengan tajuk kita hari ini. Mungkin ada beberapa orang yang lain yang tak merasai nikmat itu, iaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam, antara nikmat yang terbesar dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik yang dikasihi, kita kena sentiasa bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala setiap kali sebelum menuntut ilmu. Dan seterusnya, apa nikmat yang kita mungkin tak perasan hari ini? Okey, nikmatnya adalah alhamdulillah Malaysia berada dalam fasa pemulihan. Okey. Kita berikan sedikit tepukan untuk frontliner kita yang bertungkus lumus menggembleng tenaga menjaga kesihatan rakyat Malaysia daripada terkena wabak COVID-19. Terima kasih frontliner. Gitu kan? Okey. Jadi banyaklah nikmat yang telah kita syukuri pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya jom kita belajar berkenaan dengan apakah yang dimaksudkan dengan cantiknya muslimah kerana ilmu. Okey. Adik-adik yang dikasihi, hari ini kita nak berbincang berkenaan dengan cantiknya muslimah kerana ilmu. Betul ke? Dekat mana definisi cantik tu? Kalau pada pandangan mata manusia, kebiasaannya kita akan melihat pada luaran wanita muslimah itu. Tapi berbeza pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah melihat seorang wanita yang cantik itu apabila seorang wanita muslimah berilmu dan bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Jadi macam mana kalau akak nak menjadi seorang wanita muslimah yang bertakwa? Dekat situlah kita tengok peranan ilmu. Bukan tertumpu kepada ilmu agama saja, tapi pada semua ilmu. Ilmu perubatan, ilmu fizik, ilmu astronomi, ilmu matematik, ilmu sejarah dan semua ilmu. Sebab apa? Sebab setiap daripada ilmu ini yang berada di muka bumi ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Sebelum tu, akan nak cerita berkenaan dengan seorang tokoh wanita Islam yang berilmu dan bertakwa pada Allah. Siapakah dia? Dia adalah Rufaidah binti Sa'ad. Siapa Rufaidah binti Sa'ad ni? Okey, Rufaidah binti Sa'ad ni adalah seorang tokoh wanita Islam dalam bidang perubatan. Kemudian dia ni berkhidmat ketika mana berlakunya perang Badar dan juga berlakunya perang Uhud dan lain-lain. Antara khidmatnya adalah dia membantu para mujahid, dia membantu para pejuang ketika luka, ketika cedera dan sebagainya. Jadi dari situ kita lihat betapa pentingnya seorang peranan wanita walaupun dalam peperangan. Okey, jangan kita risau. Okey, sebenarnya kita ni bukan penuntut ilmu agama, kita dalam bidang sains, kita dalam bidang matematik, jadi kita tak rasa kita ni bertakwa pada Allah. Silap sangkaan begitu. Sebab setiap daripada ilmu itu mampu membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita, asalkan kita berniat menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi adik-adik muslimah dekat luar sana, bolehlah jadikan Rufaidah binti Sa'ad ini sebagai satu inspirasi untuk menuntut ilmu. Okey. Seterusnya, kalau kita nak menjadi seorang wanita muslimah yang cantik kerana ilmu, ada 3 perkara yang kita kena ambil berat, iaitu A, M dan juga C. Apa itu A? A adalah Allah. Menuntut ilmu niatnya kerana Allah. Yang kedua adalah M.
ilmu yang kita manfaatkan untuk membantu orang lain. Dan yang ketiga adalah C. Apa itu? Cita-cita. Kita bercita-cita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita pada sepanjang masa kita memperoleh ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama, niat menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak niat menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kita sebagai seorang pelajar muslimah dekat SMK Setiabudi, mungkin kita boleh berniat pada setiap waktu. Setiap kali nak masuk kelas, kalau cikgu bagi link, tekan link tu, kita menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berniat, ya Allah Tuhanku, aku menuntut ilmu kerana Allah Taala. Sebelum kita tekan link. Kalau kita masuk kelas macam sekarang, pelajar SPM dan juga STPM akan masuk sekolah, betul? Jadi setiap kaki melangkah masuk ke sekolah, kita berniat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi saranan akak yang lain adalah kita berniat pada setiap subjek yang kita ada. Sama ada subjek sains, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, bahasa Arab ataupun apa sahaja subjek. Sebab setiap subjek itu ilmu. Dan setiap ilmu itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan seterusnya, bagaimana untuk kita tanam niat menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu Wa Taala? Kita kena berniat pada setiap kali kita diberikan tanggungjawab. Pada setiap kali kita diberikan tugas. Contohnya, cikgu sering kali bagi kita presentation. Suruh kita buat presentation berbentangan. Cikgu bagi kita buat nota. Cikgu suruh kita buat latihan dan sebagainya. Dan mungkin juga kita boleh berniat pada setiap perkara yang kita lakukan dalam kehidupan seharian. Sebab kehidupan sebagai seorang penuntut ilmu, kalau dia berniat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka pahalanya akan bertambah. Kerana setiap perkara itu adalah ibadah dalam kehidupan mereka. Okey. Itu kita cerita tentang niat, kan? Dekat mana nak datangkan niat tu? Niat sebelum masuk kelas, niat sebelum berjumpa dengan guru, niat sebelum menuntut ilmu dan sebagainya. Kemudian kenapa kita pentingkan niat? Kenapa yang pertama adalah niat kerana Allah? Kerana kalau kita tengok hadis 40, kitab hadis 40, hadis yang pertama adalah berkenaan dengan niat. Hadis yang berkenaan dengan niat menunjukkan betapa pentingnya dalam kehidupan seharian kita. Kalau kita terapkan niat, insya-Allah perkara itu menjadi ibadah dalam kehidupan kita. Iaitu hadisnya berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal a'malu binniyat. Insya-Allah dengan niat menuntut ilmu, setiap yang kita belajar mendapat barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Seterusnya, barakah tu kita tahu penting. Sebab barakah tu kita perlukan dalam kehidupan kita. Sebab kita, cita-cita kita yang besar mestilah syurga, betul? Jadi kalau kita nak hidup kita penuh dengan barakah, hidup kita penuh dengan rahmah, hendaklah kita menanam sifat kasih dan sayang pada Allah pada setiap perkara, iaitu dengan mendatangkan niat. Okey. Itu A yang pertama, menjadi seorang muslimah yang cantik dengan ilmu. Yang pertama A, niat menuntut kerana Allah. Allah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang kedua, iaitu manfaat. M, manfaat. Macam mana? Apa poin penting dia? Kalau kata panjang dia adalah memanfaatkan setiap ilmu yang kita pelajari. Baik adik-adik, adik percaya ataupun tidak, setiap ilmu yang kita belajar dalam kehidupan kita sebenarnya sangat penting untuk kita mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang berterusan sehinggalah kita meninggal dunia. Macam mana kita nak manfaatkan ilmu yang telah kita pelajari? Okey, ada lagi 3 tips. Yang pertama, kita faham dengan baik setiap ilmu yang kita peroleh. Yang kedua, kita gunakan ilmu itu untuk upgrade diri kita, bantu orang lain pula. Dan yang ketiga adalah kita sampaikan pula kepada orang lain. Okey. Yang pertama, kita faham dengan setiap ilmu yang kita peroleh. Okey. Macam mana kita nak faham setiap ilmu kita peroleh? Mestilah kita kena sentiasa tekun sebagai seorang pelajar. Dalam konteks seorang pelajar, kita kena tekun, kita kena beri kerjasama kepada guru dalam setiap kelas. Banyak isu pada hari ini, pelajar memilih-milih guru. Ada setengah guru yang okey, nak belajar dengan cikgu ni lah sebab cikgu ni sporting. Kalau cikgu yang tak sporting, kita pun tak minat. Okey. Jadi kalau kita nak menjadi seorang muslimah yang cantik kerana ilmu, adab dengan guru hendak jaga. Jadi kita hendaklah menjadi seorang yang tekun dan memberi kerjasama kepada guru di dalam setiap kelas tanpa memilih kasih guru itu. Mungkin ada kita fikir, cikgu ni asyik bagi homework je, jadi kita pun tak nak bagi kerjasama. Okey, macam tu. Mungkin juga ada setengah kita memilih guru pada paras rupa kan. Okey, ada cikgu ni macam kacak-kacak sikit, ada cikgu ni yang cantik-cantik sikit, jadi dia pun
suka dengan cikgu tu kerana pandangan luarannya. Kita tengok cantik pada manusia itu lain daripada cantik pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi seterusnya berkenaan dengan manfaat kan. Tadi akak dah kongsi niat. Niat kerana Allah Taala. Allah. Niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah manfaatkan. Kita manfaatkan setiap ilmu yang kita pelajari. Macam mana kita nak manfaatkan? Kita faham. Macam mana nak faham? Yang pertama, tak lain tak bukan kita tekun dan beri kerjasama kepada guru-guru kita. Kerana setiap guru itu ada kelebihannya. Kalau guru berdoa pada kita, insya-Allah sampai pada kita supaya urusan kita dipermudahkan, ilmu kita pun berkat, ilmu kita pun penuh dengan redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Seterusnya, kita macam mana dapatkan kefahaman yang tinggi itu adalah kita menggunakan semua diri yang kita ada. Kalau kita belajar, Kak bagi sedikit tips untuk cemerlang. Kalau kita belajar, kita bukan hanya kena melihat, tapi kita boleh guna segala diri yang kita ada. Pendengaran, penglihatan, sentuhan, percakapan dan sebagainya. Sebab setiap yang Allah cipta untuk kita sebenarnya memberi manfaat bukan untuk diri kita, tapi untuk orang lain juga. Okey. Jadi dari situlah kita boleh cuba untuk mendapatkan kefahaman yang tinggi ketika menuntut ilmu. Iaitu kita gunakan setiap diri yang kita ada. Seterusnya, kita cuba untuk menerangkan pada kawan-kawan yang lain. Okey, contoh akak sebenarnya ada ramai juga kawan. Ada kawan-kawan yang sangat bijak, ada kawan-kawan yang pada grade B. Jadi, kita cuba je terangkan pada mereka walaupun sebenarnya mereka dah tahu. Tapi sebab kita nak dapatkan kefahaman kan, bila kita bercerita ke orang, kita bersungguh-sungguh nak bagi tahu orang, oh macam ni sebenarnya. Kalau nak fahamkan macam ni. Kalau nak fahamkan begini-begini. Okey, dan sebagainya. Jadi, antara cara untuk kita dapatkan kefahaman yang tinggi adalah dengan kita menerangkan pula pada orang lain. Okey, kita refresh balik. Yang pertama tadi adalah niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah manfaatkan ilmu yang kita pelajari. Macam mana kita nak manfaatkan ilmu kita pelajari? Yang pertama, tak lain tak bukan adalah kita faham. Macam mana nak faham? Kita taat pada guru kita, kita beradab pada guru kita dan juga kita gunakan semua diri yang Allah beri pada kita. Pendengaran, penglihatan dan sebagainya. Okey, move pada poin yang kedua di bawah tajuk memanfaatkan ilmu yang telah kita pelajari. Iaitu adalah kita gunakan ilmu itu untuk upgrade diri kita dan bantu orang lain. Bila sebenarnya kita boleh upgrade? Macam mana kita nak upgrade? Okey. Sekarang mungkin adik berada di SMK, mungkin adik berada di sekolah menengah. Jadi bila adik akan upgrade ilmu itu, bila mana adik mendapatkan pekerjaan. Kalau kita menuntut ilmu dalam bidang sains dan medical, insya-Allah kita akan menjadi seorang doktor dengan takdir Allah. Boleh jadi kita jadi seorang YouTuber yang spread the informations about medical that not everyone in the world know, right? Okay. So, itu adalah cara kita untuk kita upgrade diri kita menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain. Kalau sebagai seorang yang belajar bidang agama, boleh jadi cikgu, boleh bekerja di jabatan agama dan sebagainya. Kalau orang yang menuntut ilmu dalam bidang matematik, perniagaan, boleh menjadi seorang usahawan yang berjaya, mewakafkan semua harta kan, menyedekahkan harta dan membantu umat Islam dari sudut ekonomi. Jadi sebenarnya kalau kita ni menjadi seorang wanita muslimah yang cantik dengan ada ilmu dan bertakwa, dia membantu bukan pada kita tapi seluruh alam, even manusia ataupun makhluk yang lain. Okey. Seterusnya, yang ketiga, macam mana kita nak dapatkan kefahaman bila belajar, kefahaman bila menuntut ilmu adalah dengan kita menyampaikan pula kepada orang lain. Okey. Sampaikan kepada orang lain ni tak semestinya pada ilmu agama. Kalau kita tahu sangat maklum ya dan sangat famous dengan kata-kata ini. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Okey. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat ini ada yang berkenaan dengan agama, dan setiap daripada ilmu ini sebenarnya dia bertaut juga dengan nikmat daripada Allah, bertaut juga dengan kebesaran Allah. Jadi contohlah kalau kita belajar ilmu penanaman, kita mungkin boleh kongsi pada kawan-kawan yang bukan Muslim. Kata kat dia, sebenarnya aku cuba untuk belajar penanaman ini, aku tanam pokok ini, aku bagikan baja, tapi yang hidupkan tanaman ini adalah Allah SWT. Daripada situ orang akan terpegun, orang yang bukan Islam akan terpegun. Oh, begini indahnya dia melihat sudut ilmu itu. Kalau dia sebelum ni dapat tengok dari satu sudut pandang sahaja, dia akan nampak daripada satu sudut pandang yang lain. Okey. Jadi refresh balik sekali lagi. Macam mana kita nak dapatkan kefahaman? Tak lain tak bukan, yang pertama, kita tekun memberi kerjasama pada guru. Seterusnya,
kita cuba untuk upgrade diri kita, membantu orang lain. Dan yang ketiga, kita sampaikan pula kepada orang lain. Okey, apa lagi contoh menyampaikan pada orang lain? Antaranya, kalau macam akak, mungkin akak sampaikan dengan percakapan, dengan buat video. Ada orang yang boleh tulis, dia guna penulisan. Ada orang yang pandai melukis, dia guna lukisan untuk menyampaikan ilmu itu. Jadi tak terbatas ilmu ini hanya dengan lisan, tapi dengan perbuatan, dengan fikiran, dengan teknologi pun kita boleh sampaikan maklumat dan ilmu kepada orang lain. Okey. Jadi platform pada zaman sekarang sebenarnya adalah platform yang sangat canggih. Banyak sangat yang kita ada. Kita ada YouTube yang mana videonya penuh dengan informasi. Jadi itu adalah peluang kita untuk menyampaikan ilmu. Sebab apa? Kita nak sampaikan ilmu, kenapa tadi? Sebab kita nak dapatkan kefahaman. Kenapa kita nak dapatkan kefahaman? Kerana kita nak memanfaatkan ilmu yang telah kita pelajari. Okey. Jadi tamatlah poin yang kedua, iaitu memanfaatkan ilmu yang telah kita pelajari. Poin yang pertama tadi berkenaan dengan Allah. Niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menuntut ilmu, nak jadi seorang wanita muslimah yang cantik, kenalah menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kalau kita nak menjadi seorang muslimah yang cantik dengan ilmu, hendaklah kita memanfaatkan ilmu yang telah kita pelajari. Dengan kita faham ilmu tu, kita cuba upgrade diri kita menjadi seorang doktor ke, menjadi frontliner kan, menjadi seorang guru ke, supaya berkhidmat pada orang lain. Dan yang ketiga adalah kita sampaikan ilmu itu kepada manusia yang lainnya. Okey. Seterusnya, pergi kepada poin ketiga. Okey, siapa ingat? Akak yakin ada antara adik-adik yang tulis nota daripada awal kan. Mungkin dia tulis salam. Semalam akak ni kata ni, akak ni kata ni. Okey. Jadi siapa yang dapat poin ketiga? Akak tunggu, ada tak? Akak dengar. Poin ketiga adalah berkenaan dengan cita-cita. Apa poin panjang cita-cita ni? Cita-cita ni adalah kita bercita-cita untuk membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita dengan ilmu yang kita peroleh. Kalau macam tu, salah ke cita-cita kita nak jadi doktor? Tadi kan akak dah cakap kena upgrade diri kan. Salah ke kita nak jadi askar? Salah ke kita nak jadi polis? Okey, sekarang kita cuba ungkai. Kalau kita bercita-cita untuk membesarkan Allah, sebenarnya Allah juga bercita-cita. Allah juga akan membesarkan kita pada setiap perkara. Kita bercita-cita untuk membesarkan Allah, mencapai keredaan Allah pada setiap ilmu yang kita belajar. InsyaAllah rezeki Allah ada berada di mana-mana. Okey. Ada seorang guru akak, pensyarah akak di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Sayang sangat UAE. Guru itu bernama Dr. Aiman Al-Akiti. Pada suatu hari, dia bagi tazkirah dalam kelas. Setiap kali kelas, dia akan bagi tazkirah lah, peringatan kepada anak murid dia. Masa tu, dia bercakap berkenaan dengan cita-cita. Kita sejak kecil ya, mungkin ada adik antara kita yang daripada kecil, mak ayah kita cuba terapkan. Kak Long, besar nanti jadilah cikgu. Kak Long, besar nanti jadilah ahli politik. Kak Long, besar nanti jadilah doktor. Besar nanti jadilah engineer. Okay. Tapi sebaiknya kita mendidik diri kita, generasi kita, kita didik adik-adik kita didik abang-abang kita, kakak-kakak kita yang menuntut ilmu kerana bercita-citakan keredaan Allah. Bercita-cita untuk membesarkan Allah dalam kehidupan seharian. Okey, kenapa kita hendak kita perlu bercita-cita membesarkan Allah dalam kehidupan harian dengan ilmu yang kita peroleh? Sebab kita ingat balik ilmu yang kita dapat tadi daripada mana? Kalau bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau semua pergantungan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, akak yakin insya-Allah dan sangat yakin bahawa kalau kita membesarkan Allah, Allah akan sentiasa memberi barakahnya. Allah akan sentiasa memberi rahmatnya dalam kehidupan seharian kita. Walaupun ketika tu kita menganggur. Okey. Jadi adik-adik yang dikasihi, yang ketiga tadi poin C, iaitu cita-cita. Kita kena bercita-cita membesarkan Allah dalam kehidupan seharian kita. Okey. Jadi macam mana nak membesarkan Allah dalam kehidupan seharian kita? Tak lain tak bukan kita didik diri kita sentiasa bertaut kepada poin yang pertama, iaitu berniat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita tengok kisah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Setiap apa yang dia lakukan, setiap apa perbuatan, setiap apa perkataan,
pertuturan yang dilafazkan hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana bercita-cita membesarkan Allah dalam kehidupan seharian, even menuntut ilmu, mengira satu sama satu pun, kita niat kerana Allah, kita memanfaatkan ilmu kerana Allah, kita bercita-cita membesarkan Allah dalam kehidupan kita, insya-Allah kita akan menjadi muslimah yang cantik luar, cantik dalam, cantik sana sini. Gitu. Jadi sekali lagi kita pergi pada topik kita, cantik muslimah yang cantik itu kerana ilmu. Bila mana ilmu itu kita menuntut kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita memanfaatkan ilmu yang kita ada. Dan yang ketiga adalah kita bercita-cita membesarkan Allah dalam kehidupan seharian kita. Bukan tadi dah habis ke? Bukan tadi kakak dah cakap tentang A dan juga M dan juga C. Jadi apa sambungannya? Okey. Jadi dalam tajuk kita hari ni sebenarnya ada surprise. Okey. Jadi surprise-nya apa? Kita kupas. Yang pertama, akak cakap tadi, kalau kita nak menjadi seorang wanita muslimah yang cantik kerana ilmu, kan akak dah sebut Allah akan pandang kecantikan itu pada wanita muslimah yang berilmu dan juga bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada awal perbincangan, kita hanya fokuskan berkenaan ilmu. Jadi kalau kita nak menjadi seorang muslimah yang sejati secara keseluruhannya, bukan hanya kerana ilmu tapi juga kerana takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey saja je. Poin ni nak tackle adik-adik supaya tengok sampai akhir. Okey. Kalau pertama tadi, kita kongsi kisah berkenaan Rufaidah binti Sa'ad. Betul? Kisah Rufaidah binti Sa'ad, dia adalah seorang tokoh wanita Islam yang pertama yang merupakan ilmuwan serta pakar dalam bidang perubatan. Dan daripada situ kita dapat satu inspirasi lah. Kalau adik-adik yang ambil subjek sains, ke ambil yang biologi dan sebagainya, boleh jadikan dia sebagai satu inspirasi. Tapi bagaimana pula kita nak tautkan antara ilmu dan juga takwa? Kita pergi kepada satu kisah yang sangat, bagi akak sangat penting untuk kita ceritakan pada adik-adik sekalian dan juga umat masa kini berkenaan dengan wanita yang bertakwa. Kerana akak sebut tadi, kalau nak jadi seorang muslimah yang cantik keseluruhannya, bukan hanya kerana ilmu dan juga kerana takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kisah siapa yang kita nak cuba rungkaikan adalah kisah berkenaan dengan Maryam alaihissalam. Siapa Maryam alaihissalam? Akak rasa semua sedia maklum siapa Maryam alaihissalam, iaitu wanita yang suci melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa adalah nabi yang akan menjadi bukti, nabi akan menjadi saksi di mana berlakunya hari kiamat nanti. Betul? Jadi adik-adik sekalian yang dikasihi, kalau kita nak menjadi seorang wanita muslimah yang sejati, kita cuba menjadi seorang yang bertakwa daripada kisah Maryam. Okey, akak cuba ceritakan. Mula-mula sebelum Maryam lahir lagi kan, emak ayah dia ni ada satu cabaran, iaitu setelah lama berkahwin tidak dikurniakan anak. Sehinggalah suatu hari Allah berikan nikmat. Allah berikan nikmat anak kepada pasangan ibu dan juga ayah pada Maryam alaihissalam. Sebelum Maryam lahir lagi, ibu dia pernah bernazar, akan aku kurniakan anak ini, akan aku sumbangkan anak ini sepenuhnya untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Akan aku kurniakan anak ini, akan aku sumbangkan anak ini. Dua kali akak sebut, akan aku sumbangkan anak ini untuk agama Allah, menjadi penjaga di Baitul Maqdis. Dan pada masa tu, mak Maryam alaihissalam bernazar bahawa dia nak sumbangkan anak dia tu. Dalam hati dia fikir, mungkin anakku adalah anak lelaki. Kemudian tuk-tuk lahir je, rupanya adalah seorang anak perempuan. Tapi kerana ketakwaan ibunya kepada Allah SWT sangat tinggi, dia tetap menyumbangkan, tetap mengurniakan anak itu kepada agama Allah SWT. Bila lahir sahaja Maryam, ibunya tetap melaksanakan nazarnya. Apa nazar tadi? Nak kurniakan anak untuk agama Islam kan? Jadi dia pun bawalah anak itu sehingga ke Baitul Maqdis dan berjumpa dengan Nabi Zakaria alaihissalam. Okey, siapa Nabi Zakaria alaihissalam dalam kisah Maryam tadi? Kalau tadi kita tahu kisah Rufaidah binti Sa'ad, seorang tokoh ilmuwan Islam yang sangat cemerlang dalam bidang perubatan. Kalau Nabi Zakaria alaihissalam adalah pakcik kepada Maryam alaihissalam. Masa sebelum menerima Maryam alaihissalam ke Baitul Maqdis, Nabi Zakaria telah membina satu tempat yang sangat tinggi. Tempat tu hanya boleh diduduk oleh anak saudaranya demi menjaga kesucian seorang wanita. Okey. Sejak daripada kecil sampailah Maryam remaja, Maryam membesar di dalam kawasan itu. Kawasan loteng tu menempatkan Maryam yang tak pernah berjumpa dengan lelaki yang lain. Dan lelaki yang pernah berjumpa dalam kehidupan Maryam adalah siapa?
Tak lain tak bukan pakcik dia tadi, Nabi Zakaria alaihissalam. Okey, nak cerita tentang takwa ni, kita mula tentang takwa berkenaan dengan kisah Maryam alaihissalam. Daripada kecil, Maryam ni dididik untuk menjadi seorang hamba yang taat, hamba yang beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita relate kita cuba relate antara takwa dan juga ilmu tadi. Maryam alaihissalam sentiasa menjadi seorang yang bertakwa sejak daripada kecil. Daripada kecil dia telah pun faham konsep rezeki. Sejak kecil dia telah pun faham konsep taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah suatu hari Maryam ni daripada kecil dia tak pernah tertinggal walaupun sekali solat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau solat tak pernah tinggal, solat tahajud apatah lagi, berpuasa dan sebagainya. Jadi kalau kita bandingkan antara kehidupan kita sebagai seorang muslimah macam adik-adik kan, adik-adik form 1 mungkin, form 2, form 3, form 4 sebagainya, pernah tak kita cuba tengok kehidupan tokoh wanita Islam pada zaman dulu yang bertakwa kepada Allah dan kita bandingkan dengan diri kita? Jauh beza. Kalau akak kira mungkin boleh jadi langit dengan bumi ataupun bumi dengan Pluto contohnya. Okey. Jadi adik-adik, kalau kita cuba merungkai takwa dalam kehidupan Maryam tadi, Maryam daripada kecil tak pernah tinggal solat tak pernah lupa untuk bertakwa pada Allah, tak pernah lupa untuk berpuasa kerana Allah SWT. Kemudian satu hari, masa tu dia kecil lagi, Nabi Zakaria AS berniat, bertujuan untuk melawat. Macam biasalah, setiap hari dia akan bawakan makanan untuk Maryam AS. Kemudian masa dia nak jumpa Maryam tu, nak pergi ke loteng Maryam, dia ternampak ada beberapa buah-buahan yang berada di samping Maryam. Jadi pakcik dia ni pelik, sebab yelah, selama ni aku yang bagi makanan, aku yang menyampaikan makanan kepada Maryam untuk dimakan seharian. Kemudian dia rasa pelik sebab makanan tu, buah-buahan tu bukannya datang daripada pakcik dia tadi, Nabi Zakaria alaihissalam. Jadi Nabi lagi pelik sebab buah yang diterima itu bukan pada waktu dia, bukan pada musim dia. Contohnya kalau pada waktu tu musim panas, ni buah yang Maryam makan tu adalah buah pada musim sejuk. Jadi dia lebih hairan. Yang pertama, hairan kenapa tiba-tiba ada makanan dekat dalam loteng Maryam alaihissalam. Yang kedua, buah yang bukan pada musimnya. Kemudian Nabi Zakaria alaihissalam pun bertanya kepada Maryam alaihissalam, wahai Maryam, dari mana engkau dapatkan makanan itu? Tahu tak apa Maryam jawab? Maksud dia kecil, tapi dia dah faham konsep rezeki dan dah faham konsep takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dia jawab adalah, ini adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang Allah kurniakan kepada aku, kerana aku minta kepadanya. Macam itulah, senang cerita, kita kata begitulah antara conversation dia dengan pakcik dia. Jadi daripada situ kita dapat lihat betapa seorang wanita muslimah sejak kecil dah bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tadi kita cuba untuk menjadi seorang wanita yang cantik dengan ilmu yang kita ada, kita manfaatkan ilmu kita, upgrade diri kita menjadi seorang yang berilmu dan akhirnya manfaat pada orang lain. Contoh macam ada seorang cikgu dekat sekolah menengah kebangsaan Setia Budi, nama dia Ustazah Nisah kan. Jadi masa dia kecil dulu mesti dia belajar berkenaan dengan agama, berkenaan dengan itu, ini, dan bila besar dia menjadi seorang, bila dewasa menjadi seorang guru. Jadi sebenarnya cikgu-cikgu dekat sekolah kita pun kita boleh jadikan tauladan yang mana wanita muslimah ni upgrade diri dia untuk manfaat pada orang lain. Jadi itu sudut ilmu. Sekali lagi sudut takwa, kita tengok pada kisah Maryam alaihissalam tadi. Masa umur kecil dia dah boleh jawab begitu, bagaimana lagi apabila dia telah menginjak remaja dan juga dewasa. Okey. Selepas akak memberitahu apa surprise-nya berbeza dengan poin yang sebelum ni berkenaan dengan ilmu, kita nak relatekan dengan takwa, betul? Jadi adik-adik, kalau kita teruskan kisah Maryam alaihissalam ni, kita dapat tahu apa cara Maryam bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun pada hakikatnya kita tak nampak pun. Maryam ni pandai apa? Maryam ni pandai mengaji ke? Maryam ni pandai menjahit ke? Maryam ni pandai ke mengubati orang perang? Tapi kerana ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga diangkat sebagai seorang wanita yang sangat suci. Itulah dia wanita yang cantik, wanita muslimah yang cantik. Yang pertama kerana ilmu, daripada contoh kisah Rufaidah binti Sa'ad. Yang kedua daripada kisah Maryam alaihissalam. Okey, kita teruskan. Kita teruskan pada suatu hari. Ketika tu Maryam alaihissalam telah pun menginjak remaja. Maryam alaihissalam ni dia tak pernah berjumpa dengan seorang pun lelaki dalam hidup dia, melainkan pakcik dia. Jadi kalau dia keluar daripada kawasan Baitul Maqdis tu pun hanya pada ketika waktu dia datang haid. Itu pun jarang sekali. Kemudian adalah satu hari dia pergi ke timur Baitul Maqdis. Masa dia pergi ke timur Baitul Maqdis itulah
Allah mengutuskan malaikat Jibril untuk berjumpa dengan Maryam alaihissalam. Masa tu Maryam terkejut. Dia dah tak pernah jumpa lelaki kan. Macam awak lah, adik-adik akak depan ni, adik muslimah depan ni, kalau tiba-tiba terjumpa lelaki yang mungkin macam handsome ke apa ke, mesti awak macam terkejut macam tu kan. Tapi beza dengan Maryam ni, dia terkejut bukan sebab nampak wajah yang kacak, tapi dia terkejut sebab dia tak pernah jumpa lelaki dan hidup dia melainkan pakcik dia Nabi Zakaria alaihi salam. Jadi dia pun terkejut. Dia secara tak langsung dia mendarah tangan, berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah Tuhanku, aku berlindung kepadamu, aku berlindung denganmu daripadamu. Dia bercakap dekat depan malaikat Jibril tadi. Malaikat Jibril datang menyerupai seorang lelaki ya. Dia kata, aku berlindung dengan Allah daripadamu jika kamu adalah seorang yang ada niat jahat padaku. Kemudian malaikat Jibril ni pun berkata, wahai Maryam, ini dalam kisah Maryam ya, kita boleh baca dalam surah Maryam. Dalam kisah tu malaikat Jibril pun menjawab, wahai Maryam, ini kata mudahnya lah, akak beri kata mudahnya. Wahai Maryam, aku adalah utusan Allah. Aku datang di sini untuk memberikan kamu, mengurniakan kamu seorang zuriat, anak lelaki. Lagi terkejut. Mula-mula dia terkejut jumpa seorang lelaki. Kali kedua dia terkejut sebab dia kata dia akan diberikan seorang anak. Ganda-ganda terkejut dia. Macam tu. Kemudian Maryam pun bertanya. Dia pada masa yang sama dia bertanya dah, bagaimana akan aku dikurniakan anak sedangkan aku tidak pernah disentuh walaupun oleh seorang lelaki. Kiranya tak pernah berjumpa dengan orang lelaki, macam mana boleh ada seorang anak, betul tak? Kalau ikut logiknya, kalau ikut ilmu sainsnya, biologi dan sebagainya. Kemudian dengan mudah malaikat Jibril menjawab, ya Maryam, macam tu, kata mudah lah, wahai Maryam, itu adalah mudah bagi Allah. Kerana kata Allah, kalau aku hendak jadikan, maka jadilah ia. Jadi masa tu, kerana ketaatan, kerana ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Maryam ni tadi sangat takwa pada Allah, sangat taat pada Allah, maka dia menerima apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril. Ketika itu malaikat Jibril menjumpai seorang lelaki kan, dia menerima apa yang diperkatakan oleh malaikat Jibril. Sejak daripada itu dia cuba mengasingkan dirinya jauh daripada manusia, jauh daripada manusia, kerana dia risaulah kan, sebab seorang yang wanita yang suci berasal daripada kalangan keluarga yang bangsawan, yang terhormat, yang muslim, yang pendakwah dan sebagainya. Jadi dia amat runsing, dia amat risau. Dia pun menjauhkan dirinya jauh daripada orang ramai. Kemudian berlakulah pada suatu hari Nabi Isa hendak dilahirkan. Okey. Kalau cubalah kan, contohlah yang kat depan yang menonton ni ada nama Fatimah. Fatimah ke, yang ada nama Sofia ke, ada nama Mardiah ke, Quratul ke, Aisyah ke, cuba tanya mak ayah. Cuba tanya mak. Mudah tak untuk kita melahirkan anak? Mesti susah sebenarnya. Ada pengorbanan ataupun ada kekuatan yang diberikan pada seorang ibu untuk melahirkan anak. Begitu juga dengan Maryam. Kalau kita tahu kan, kita cuba tanya mak ayah kita, ayah, masa mak melahirkan Kak Long, kalau anak pertama lah, cuba tanya awak semua dah besar, bolehlah berborak dengan mak ayah. Cuba tanya, masa melahirkan kakak, ada tak ayah di sisi? Okay. Ada setengah kita, ada setengah ibu, ada setengah isteri yang ada suami di sisi untuk memberikan kuatan dan sebagainya, ataupun ada orang lain sebagai peneman. Tapi berbeza sungguh dengan Maryam alaihissalam. Kita tengok sekali lagi kisah ketakwaannya. Kalau tadi kita tengok kisah ketakwaan pada ketika umur kecil pun dia faham konsep rezeki kerana takwa pada Allah. Kemudian pada injak remaja, tiba-tiba berjumpa dengan seorang lelaki, dapat berita dia akan mengandung seorang anak lelaki walaupun tak pernah disentuh, dia masih takwa, masih taat pada Allah SWT. Tengok bila mana dia hendak melahirkan anak. Pada ketika itu, Maryam adalah seorang wanita yang sangat lemah secara fizikalnya. Ialah sebagai seorang yang hendak melahirkan anak, mestilah perlukan kekuatan, betul. Masa tu dia sangat depressed, dia sangat stres. Dia berbeza stres dengan kita sebab dia tak ada orang yang bergantung dengan dia, dia tak ada peneman, dia tak ada peneman berbuat dan sebagainya. Masa tu dia berkata pada diri dia, alangkah baiknya kalau aku mati sebelum ini. Alangkah baiknya kalau aku mati sebelum ini dan aku tidak lagi dikenal oleh sesiapa. Dari sini kita dapat tahu bahawa Maryam ni juga seorang wanita yang mempunyai kelemahannya, iaitu perlukan kekuatan yang sentiasa ada
perubahan perasaan dan sebagainya. Maka masa tu dia sangat sedih, dia sangat depres kerana dia nak lahirkan anak ni dah lah dia seorang-seorang. Dia tak ada kekuatan. Kemudian dia nak lahirkan yang bukan daripada orang yang lelaki yang dia setubuhi kan. Jadi banyak sebenarnya. Kalau pada kita mungkin itu adalah cabaran, itu adalah masalah, tapi pada Maryam itu adalah ujian, itu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah pun kurniakanlah malaikat Jibril alaihissalam tadi. Allah kata apa? Malaikat Jibril bercakap melalui apa yang diturunkan oleh Allah. Katanya, engkau goncangkanlah pohon kurma dan Allah telah mencipta juga sungai kecil di sebelahmu atau sungai kecil di belakangmu. Begitulah. Jadi daripada situ Maryam pun mengikut arahan dan buat seperti yang diminta. Dan kerana ketakwaan yang tinggi kepada Allah SWT, serah kepada Allah SWT sangat tinggi, maka lahirlah seorang Nabi yang sangat agung sehingga hari ini dia masih hidup bahkan menjadi saksi pada hari kiamat nanti, iaitu Nabi Isa alaihi salam. Jadi itulah kisah daripada Maryam kecil hingga besar, hingga dewasa, hinggalah melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Okey, itu dah part cerita ketiga kan. Kita sambung pada part yang keempat. Selepas dia dah melahirkan Nabi Isa alaihi salam, Maryam pun pulang ke pangkuan keluarga, iaitu ke pangkuan Baitul Maqdis lah, pangkuan pakciknya Nabi Zakaria alaihi salam. Masa tu Masya Allah, ramai semua orang yang mengelilinginya dan berkata, Maryam, engkau telah berzina, engkau telah melahirkan anak, secara nyata engkau telah berzina. Jadi Maryam ni memanglah sedih dalam hati dia. Lalu Allah Allah mengatakan tunjukkanlah anak tu kan, anak yang digendong tu Nabi Isa, dia pun gendong anak tu, tunjukkan muka dekat orang-orang masyarakat di sekeliling tu. Orang lagi marah. Habis nak suruh kita bercakap dengan bayi yang tak boleh bercakap ke? Dia bukannya boleh buat apa kan, sebab dia seorang bayi. Lalu dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, dengan rahmat Allah, maka berkata-katalah Nabi Isa alaihissalam. Apa kata Nabi? Aku adalah hamba Allah. Aku dikurniakan untuk menjadi seorang pembawa kebenaran, seorang rasul kepada kamu. Maka di situ terzahirlah sucinya Maryam menjaga dirinya serta taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan kalau kita kan, masa kita kecil-kecil, kita dah lah asyik dengan mainan kan. Sikit-sikit mak beli mainan. Kadang-kadang mak beli mainan princess kan. Kadang-kadang mak beli mainan masak-masak. Kadang-kadang mak beli mainan doktor-doktor. Tiba-tiba masa kecil kita bersama adik-adik berebut dan sebagainya. Daripada kecil kita tak pernah ada satu, mungkin kita kurang ada satu kesedaran takwa pada Allah. Tapi berbeza dengan Maryam alaihissalam. Jadi adik-adik daripada form 1 ataupun form 2, form 3, form 4 sebagainya, cubalah kita teliti semula kisah Maryam alaihissalam tadi berkenaan dengan takwa. Daripada kecil dia dah bertakwa, sehinggalah remaja dia masih menjaga kesucian dirinya, dalam masa yang sama taat pada perintah Allah, dan akhirnya masih menjadi ibu, setelah menjadi ibu masih taat pada Allah SWT sehinggalah meninggal dunia. Okey. Kalau tadi akak share berkenaan dengan cantiknya wanita muslimah kerana ilmu, kita tak akan lengkap. Wanita muslimah itu tak akan lengkap hanya kerana ilmu. Kerana muslimah itu berasal dari perkataan muslim, salama, Islam. Jadi kalau kita hendak menjadi seorang wanita muslimah yang cantik dengan ilmu, mestilah bertaut dengan takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua kisah yang akak bawakan tadi daripada Rufaidah binti Sa'ad berkenaan dengan ilmu, berkenaan dengan tingginya keagungan ilmu seorang wanita, dan juga berkenaan dengan kisah Maryam alaihissalam dalam konsep takwa. Jadi kalau kita gabungkan ni, barulah menjadi seorang wanita sejati. Wanita apa? Wanita muslimah. Okey, adik-adik, selepas adik tahu A tu apa, niat menuntut ilmu kerana Allah, kita refresh balik A tu apa, niat menuntut ilmu kerana Allah. Yang kedua, kita memanfaatkan ilmu yang telah kita pelajari. Dan yang ketiga, kita bercita-cita untuk membesarkan Allah dalam kehidupan kita. Jangan kita lupa untuk tautkan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa keseluruhan tipsnya adalah A, M, C, T. Niat kerana Allah, Allah. M, manfaatkan ilmu untuk manfaat orang lain dan maslahat orang lain. Yang ketiga C, bercita-cita untuk membesarkan Allah dalam kehidupan kita dengan ilmu yang kita peroleh. Dan yang ketiga, takwa. Kita tautkan takwa dalam kehidupan kita sebagai seorang penuntut ilmu. Okey. Kalau akak boleh bagi kuis kan, mungkin adik boleh jawab sendiri dalam hati.
bila kita dengar cerita Rufaidah tadi, bila kita dengar cerita Maryam AS tadi, di mana tingkat kita? Kalau kita ratekan sampai 100, if I give you 100%, what is your mark? Is it 20% or 30% or only 0%? Kalau kita bandingkan, Masya Allah, sangat agungnya mereka, sebab tu mereka mampu menjadi seorang tokoh berbeza daripada kita. Jadi adik-adik, akak sendiri, akak yang telah berumur 20-an, adik yang berumur belasan kan, hendaklah kita menjadi seorang wanita muslimah yang cantik dengan adanya ilmu dan juga takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey adik-adik, sebelum akak mengakhiri, ada satu konklusi yang hendak akak katakan. Konklusi ni juga akak bawakan satu kisah. Jadi kisah ni akan berpanjangan daripada kisah Rufaidah binti Sa'ad tadi kepada kisah Maryam AS dan juga pada kisah yang ketiga. Siapa kisah ketiga ni? Okey. Adik-adik, orang awam, orang biasa ataupun orang yang tidak mempelajari ilmu ataupun orang yang dah lama meninggalkan ilmu, mereka mungkin tak akan merujuk Al-Quran dan juga merujuk hadis, tapi mereka merujuk kita sebagai seorang muslimah. Mereka merujuk kita sebagai seorang penuntut ilmu, kerana tugas penuntut ilmu itu adalah sangat besar. Walaupun kita sebagai seorang muslimah, jangan kita pandang enteng apa kuasa yang ada pada seorang muslimah. Kerana kalau jatuh muslimah itu, maka jatuhlah satu dunia. Kalau jatuh muslimah itu, maka jatuhlah masyarakat. Kalau jatuhnya seorang ibu dalam keluarga, maka keluarga pun boleh jadi kacau bilau. Bila keluarga kacau bilau, masyarakat pun akan menjadi satu kesan efek padanya, dan akhirnya tak terbinalah tamadun Islam, tak terbinalah satu ketamadunan pun. Nak terbina tamadun Islam tak boleh, nak bina ketamadunan biasa pun tak boleh. Okey. Jadi adik-adik, kisah yang ketiga tadi berkenaan dengan seorang wanita, akak tak nak cerita. Okey. Seorang wanita ni adalah nama dia mungkin awak boleh cari sendiri. Kita cuba untuk fikirkan siapakah wanita itu. Dia adalah seorang wanita yang sentiasa berdakwah kepada agama Allah, sentiasa memegang tampuk kebenaran Allah, dan dia tak pernah mengatakan tidak kepada kebenaran. Jadi kita boleh cuba larungkan siapakah itu. Okey, kalau bukan, tak lain tak bukan adalah Khadijah. Okey, Khadijah ni adalah seorang isteri Nabi SAW yang pertama. Okey, Khadijah ni, kalau tadi kita tahu kisah berkenaan dengan Rufaidah, seorang yang berilmu, yang pakar dalam ilmunya, dalam ilmu perubatan, pergi kepada seorang kisah wanita yang sangat suci sehingga namanya termaktub dalam Al-Quran. Sayangnya Allah pada Maryam, dan nama dia adalah Maryam AS. Yang ketiga adalah Khadijah. Khadijah ini juga adalah seorang wanita yang muslimah sejati, berilmu dan bertakwa. Dari mana kita dapat tahu sudut ilmunya? Dari sudut perniagaan. Dari mana kita dapat tahu sudut takwanya? Sudut sentiasa bersama Rasulullah SAW. Sekali lagi, kalau kita tanya balik diri kita, we back to ourselves, where are we? Di mana kita? Adakah dalam kisah Rufaidah kita mahir dalam ilmu kita? Ataupun adakah kita dalam kisah Maryam, we are good at our akidah, at our faith? Ataupun kita berada dalam kisah Khadijah yang ada kedua-duanya. Okey. Jadi adik-adik, selepas panjangan akak bercakap, selepas panjang akak berkongsi, sebelum kita mengakhiri, cuba kita refresh balik diri kita. Kalau betul lah kita tak ada berada dalam kisah Rufaidah, kalau kita tak ada dalam kisah Maryam, kalau kita tak ada dalam kisah Khadijah, di mana kita, maka carilah diri anda. Kalau ada seorang wanita muslimah yang sejati, yang hendak mencapai syurga Allah, yakinlah dan bertautlah dengan agama Allah, dengan takwa kepadanya, serta dengan ilmu yang sangat luas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat satu perkara, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan amalan mereka, maka mereka adalah orang yang beruntung. Ayat ni tadi akak dah share pada awal-awal lagi, tapi akan nak satukan, akan nak gabungkan dengan lain satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu daripada menjadi bahan bakar api neraka. Kalau nak elak daripada menjadi bahan bakar api neraka, secara logiknya atau secara rahmahnya adalah kita menambahkan pahala sebaik mungkin. Kita cuba berusaha menjadi seorang hamba yang taat, hamba yang bertakwa, hamba yang berilmu dan faham dengan ilmu yang kita pelajari. Kerana kalau kita menjadi seorang yang berilmu, bertakwa, dan kita mampu memperoleh syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Jadi adik-adik yang dikasihi, mungkin sebelum akak mengakhiri kata-kata, ada satu pantun yang akan nak utarakan, iaitu
Bedak wangi, bedak talkum. Assalamualaikum. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.